Kalau kita ingat dulu pernah keluar artikel, kan, swafoto merupakan satu jenis penyakit, kan, selfie tu sejenis penyakit. Ada orang gila selfie. Ada satu hamba Allah yang saya kenal, memang gila selfie 24 jam. Naik kereta ni dengan dia, berhenti ke traffic light, dia buka lampu kereta tu. Jap, selfie. Dia kat kita dah pesan, pergi dekat, ada sekali saya singgah dekat pejabat TYT Melaka. Dan tuan itu utama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Kan? Orang dah pesan jangan ambil gambar dalam tu. Tak, selfie, tetap selfie. Penyakit. Lepas tu dia edit nombor kod dah elok-elok gelap, tiba-tiba dah torang. Kan? Saya tengok, bila ambil gambar pula, semua menyembunyikan kegilaan. Macam tu lah. Bila ambil gambar pula kan, semua tak nak tunjuk diri dia yang sebenar. Menyuruk belakang orang. Kan nampak gomok, tak nampak gomok, tak ada tengok balik kan. Sedangkan dulu masa kita cuci gambar, zaman kita pakai Kodak dulu, Fuji Color. Kan, Kodika, kaya 36, sederhana 24, yang susah miskin sikit 10 atau 2 oleh. Kan? Tapi dulu mana tahu gambar jadi tak jadi, tak tahu dah. Minta-minta lah jadi gambarkan, ya Allah. Macam tu lah doa ha. Kan? Kau jangan mengigih, kau gambar ambil gambar, mengelotak-ngelotak gambar kau. Marah. Sekarang boleh tengok, balik semula. Sekarang. Nampak tak kan? Jadi, kegilaan ini bukan sebab gambar tu, tapi kegilaan hari ini berpunca daripada dunia tanpa sempadan dasar langit terbuka. Iaitu zaman teknologi maklumat. Kalau dulu kita sebut media sosial, kita sebut apa? Media sosial ni kita sebut TV, radio dan majalah dulu. Tapi hari ni bila sebut media sosial, orang tak sebut TV lagi dah. Sebab TV dikawal oleh pemerintah, menyebabkan kandungannya kandungan yang sebaik-baiknya. Kalau boleh. Benda yang tak baik, susah nak keluar televisyen. Tetapi, bila adanya siaran TV berbayar, kan, TV satelit, orang dah mula melayari Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, orang tengok internet TV dan sebagainya, maka pada ketika itu kita akan lihat macam mana keadaannya. Dan masing-masing dah ada platform media sosial masing-masing. Ada satu hamba Allah, dia datang jumpa saya, dia tumpang kawan saya nak jumpa, duduk minum dengan saya, dia boleh tak kita nak ambil satu gambar? Ambil tu gambar. Punya penyakit dia tuan-tuan, ni saya cerita ni mungkin berlaku kat kita, kita tak perasan. Dia kata, dia bisik, weh, ni. Apa benda saya tanya, kau buat apa? Setiap ada orang like, dia beritahu kawan, weh, dah 3 like. Weh, dah 5 like gambar yang diambil dengan saya tadi. Lah, saya kata. Kan, mungkinlah orang cakap, alah Samsul debat, bolehlah cakap, kau dah biasa. Memang betul lah. Logik lah. Saya pun dah tak tahu siapa dia orang yang like saya tu. Dek ramai tu kan. Dan bayangkan suami isteri boleh bergaduh besar sebab suami tak like post dia. Gila betul. Oh, awak orang lain awak boleh like ya. Saya awak tak like. Yang lain tu tadi suami dia bukan like, tak sengaja waktu scroll tu kita tekan like. Jadi hal tu. Itu isu dia. Tapi yalah, hari ni kita bercerita tentang mental, kan, kepentingan pengawalan mental. Mental ni bermula daripada tekanan. Ada orang dapat satu tekanan dia rasa okey. Ada orang rasa tekanan tu dia rasa tak ada masalah apa pun. Tiba-tiba ada masalah, tapi pada dia tak ada masalah kat dia, menyebabkan orang lain bermasalah dengan dia. Contohlah, Allah, anak nak buka sekolah ni, ya Allah Akbar, duit belanja tak ada, ya Allah Akbar, macam mana ni? Anak dah lah 5 orang, kenapa lah aku beranak ramai benar marin? Contoh dia kata macam tu lah. Dia fikir macam tu lah, macam-macam fikir. Manalah nak cik duit. Yang suami relax je. Kita kena tenang. Kena tenang. Kau anak kau nak buka sekolah, kau boleh relax. Kita kena tabah dan banyakkan bersabar dan berfikiran matang. Sebab urusan anak-anak tu semua bini uruskan. Itu dia tenang mana tu.
Yang bini menyirap, tengok tak guna punya jantan, kata macam tu kan. Jadi itu antaranya. Jadi bermula dengan tekanan stres. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Macam hari ni, staf Jabatan Kesihatan. Pakai baju korporat sama. Penceramah tak dapat baju tu. Dia pakai sama-sama punya gambar kan, tunjuk ke orang, konon dia lah penganjur, terpaling penganjur. Bukan apa nak beritahu apa. Tuan-tuan nampak dia, seronok lah dia, best dapat baju. Tapi yang kita tak tahu tekanan dia. Mesyuarat dah berapa lama dah ni? Memikirkan macam mana nak buat, Samsul Debat confirm ke datang ke tidak. Tadi dah sakit kepala dah. Kau mana dah, kau apa dah ni? Macam tu ha. Kan saya nak buat channel, cendol kek Giant tu, lambik pula. Macam tu kan tadi. Tu punca kan tadi. Kan, jadi makna kata, tekanan tu kita tak nampak. Tapi ada orang boleh handle dengan baik, ada orang handle dengan ada orang yang dah biasa dengan tekanan. Oh, tak apa, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Bukan kata dia tak rasa tertekan. Dia rasa tertekan tapi disebabkan pengalaman dia. Itu sebab dia ada satu konsep dalam bab pengurusan masalah, problem solving and effective decision making. Saya handle kos ni untuk Jabatan Kerajaan 2 hari. 2 hari 2 malam. Bila handle tu, dia ada 9 step untuk kita problem solving dengan effective decision making. So masalah akan datang, tapi pada orang ada satu dia punya terms tu, penyamaan masalah dengan pembezaan masalah. Masalah tu, dulu aku pernah handle ni dulu. Masa aku kerja dekat Jempol dulu, yang ni macam ni lah lebih kurang keadaan. Tapi aku buat apa dulu? Aku buat macam ni. Itu penyamaan masalah. Pembezaan masalah, dulu aku masalah macam ni, tapi ni lain sikit ni. Tapi cuba tengok, boleh tak kalau kita guna kaedah ni? Dia mesti ada alternatif penyelesaian. Macam ada orang keluar daripada masjid, kan? Keluar daripada masjid, ada orang kusut muka tu. Apa masalah kau? Selipar hilang. Selipar hilang macam masalah negara tau. Kek dia. Macam mana ni selipar dia dah tak ada. Ada orang tu relax je. Kau selipar kau hilang. Ada, boleh settle. Dia sapu selipar imam. Contohlah kan. Jadi kaedah dia tu mungkin tak sesuai, tapi dia ada jalan yang nak selesaikan masalah dia. Dia rupa memang dah biasa menyobat selipar orang lain bila selipar dia hilang. Kan? Saya tuan-tuan pun pernah kena selipar penceramah pun kena sapu. Saya ceramah kat satu masjid kat Perak tu. Keluar dah tak ada lah selipar, tak apalah. Kaki ayam ni lah masuk dalam kereta. Dia buat macam mana? Kan? Selipar, fikir-fikir balik, selipar yang dia poningkan tadi tu, berapa ringgit mana dia beli? Kan? Tak ada masalah bosah nak boleh lah, nak boleh lagi. Contohlah kan. Tapi kadang-kadang ada satu masalah. Selipar tu walaupun murah, tapi orang tertentu hadiahkan kat dia. Yang tu yang menyebabkan masalah tu tak sama. Kena faham. Kan? Dia contoh orang yang tak ada masalah ni, yang tak ada masalah pada dia, tak ada masalah. Orang yang sakit mental ni, contoh orang gila lah. Dia orang gila. Orang gila ni dia tak ada masalah, tapi dia menyebabkan orang masalah. Contoh orang gila datang, masuk dalam dewannya macam ni, datang. Contoh dengan tak berbaju, seluar, telondeh sikitnya. Dia naik atas pentas ni. Dia tak ada masalah kat dia. Tak ada apa stres kat dia. Pap dia lurut dan seluar. Yang duduk depan ni trauma. Seminggu terbayang. Dia tak boleh lah nak makan. Dia tak boleh nak nampak betul latu-latu tu. Contoh lah kan. Macam tu. Jadi makna kata setiap orang cara dia handle masalah tak sama. Nak kata Samsul Debat tak ada masalah juga. Semua orang tak ada, mesti ada masalah. Ni tengah mikir ni. Sampai ku apa ni? Lepas ni apa? VIP datang tak? Apa benda nak dihadap ni? Apa benda kaedah dia ni nak macam mana? Ni nak macam mana? Macam-macam. Yang menyambut tetamu tu puas betul dia menyonggir tu bagi tadi. Mak datang tu. Mak datang. Selagi yang tak masuk orang tu tak selesai kau jawab kat luar. Yang kaunter pendaftaran tu ramai pula daftar ni lah. Contohlah kan. Iya. Saya pergi TV Hijrah dulu kan. Rekod saya masa mula-mula saya masuk TV Hijrah. Stres. Saya tak biasa. Macam mana pula ni depan kamera ni kena macam ni. Masa hari pertama, lari-larau, berterabur. Macam mana berterabur? Banyak undang-undang peraturan yang saya langgar. Contoh, kita tak boleh sebut je nama. Branding tak boleh sebut. Saya sebut. Lepas tu pakaian tak boleh baju yang color sama. Color hijau dengan ni. Sebab nanti berbolang-bolang dekat dalam tu tak nampak. Sudah nampak kepala je. Oh tak boleh pun. Baru tahu.
Rupa yang masa touch up tu pun tension juga. Sebab aku pun tak tahu sesumpah apa yang make up aku ni. Kan, bukan TV Hijrah lah, TV lain. TV Hijrah okey, TV Hijrah biasanya yang make up tu, yang lelaki adalah sebenar lelaki. Perempuan ada perempuan. Kalau perempuan make up tu, kan, bertudung, pakaiannya elok, pakai bros tau. Panjang bros tu. Cecenya macam melukis dia, cecenya dia. Sebab tak nak sentuh muka Samsul Debat. Batal wuduk dua-dua. Macam tu lah. Tapi sampai kat satu stesen TV tu, saya tak nak sebut lah nama stesen TV tu. Apa makhluk dia ni? Kemarin macam tu kan? Ya Allah, saya minat betul kan Samsul Debat. Macam mana pula dia? Kita ni jadi stres tengok dia. Kan? Aku nak tengok ke? Tidak. Ni. Kata tu kan? Nak kata tu lah. Dah elok-elok lahir senapang kan? Tak, orang macam ni dia sebab kita pernah tengok, kalau kita tengoklah video yang orang share dekat dalam media sosial kan, grup-grup legebet tu lah. Legebet bukan ladybird, legebet. Saya tak boleh sebut kan, orang buat live kena ban pula. Kan? Tu saya sebut legebet tu. Kan? Jadi grup-grup ni orang normal tak macam tu. Kan? Ada yang sanggup pergi sampai ke Thailand. Buang senapang, buang lato-lato. Yang tak faham kita kau diamlah. Banyak cerita tanya, apa benda, tak faham. Dia potong tu, bukan semua orang survive tau. Bukan semua orang survive. Dia dah sign exclusion clause tu, kalau jadi apa-apa, dia tanggungjawab. Potong tu ada yang pendarahan tak berhenti, mati, dilonggokkan dengan mayat-mayat yang lain tu, kemudian dibakar sekali. Dah lah mati cara macam tu. Kalau bakar pula. Dekat Bukit Merah ada satu pusat konservasi orang hutan. Orang hutan pun kemurungan tau mikir pasal benda ni. Dia tak kena ke jantan betina tu. Betul. Kalau kita pergi ke pusat konservasi orang hutan tu, 98% orang hutan tu menyamai manusia. Sikit je lagi dia tak sama. Dari segi dia tak bercakap. Dari segi rupa yang lain sikit. Untuk makluman semua, orang hutan betina pun period. Cuma dia tak makan ubek, itu beranak, itu. Allahu Akbar. Itu sebabnya kalau bawa bini yang tengah mengandung, janganlah bawa pergi tengok. Terutama dekat bilik yang ada baby-baby orang hutan tu. Pakai pampers, minum susu macam ni. Banyak, konan ke anak kau kang. Orang pilah cair betul mana tu. Iya. Itu cakap tu. Keadaannya, kambing pun kena jantan betina. Maknanya bila kita lah tak afala ta'kilun, Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak mempunyai akal? Gunakanlah akal kita. Itulah beza kita dengan makhluk Allah yang lain. Kan? Pada bukan Islam jangan risau. Camah saya international. Saya walaupun saya bagi hadis ayat Quran, you ambil yang baik-baik saja. Jangan risau. Saya insya-Allah akan cuba sesuaikan ceramah saya. Jangan risau. Kalau ambil hadis ayat Quran dia, tak ada agama ajar benda-benda tak baik. Kan? Dan tak ada agama ajar manusia berkasih sayang, jantan dengan jantan boleh dia. Tak ada. Tak boleh, tak mahu ada berlagu raket. Faham? Perempuan dengan perempuan pun poning. Jadi perihal hidup, stres ni adalah punca. Tekanan adalah punca kepada kemerosatan hidup. Stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan kita, membawa pelbagai masalah penyakit yang lebih kompleks, membabitkan emosi dan juga fizikal, bukan saja kesan pada individu, tapi pada insan sekeliling. Itu sebabnya hati-hati. Kalau kita ada tekanan, biarkan. Jangan kita biarkan. Sebab ada orang, bila tekanan datang dalam hidup dia, satu trauma sampai, sepanjang hayat dia menghadap benda tu. Malahan ada yang sampai kena pergi ke klinik kesihatan, kena pergi ke kena ambil ubat secara berkala. Sebab tekanan pada dia tak sama pada orang biasa sebenarnya. Kita nampak benda tu kecil tapi pada dia besar. Saya baru je ceramah lagi di hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani. Saya cerita pasal mental health ni jugalah. Kan? Baru-baru dalam bulan lepas tak silap saya, sebelum saya pergi umrah. Itu sebab suara saya lain sikit ni. Saya tu pergi umrah, balik umrah tu pergi Kuwait. Rabu dan Khamis lepas, suhu tengah hari di
Madinah 44 darjah. Di Kuwait, tuan-tuan, pernah cecah 62 darjah. Sah panas. Tapi saya berubah suara ni bukan sebab dek panas tu, sebab bilik sejuk mana. Dia berlawan kan, masuk dalam bilik mana pula aircon ni nak adjust ni kan. Awak tak pandai kan. Hadap lah. Jadi, dan stres ni bukan hanya dekat secara fizikal. Tu sebabnya kita tengok dekat dalam tu orang boleh share perasaan. Contohlah kalau kita tak puas hati lah dengan mak kita, tak puas hati dengan orang. Apa kita buat sebelum ni lah, sebelum ada media sosial, apa kita buat? Nangis, duduk seorang. Apalah hidup aku jadi macam ni. Semua salahku. Contoh. Macam tu ya. Sekarang dia boleh upload status. Sudahlah kau. Semua salahku. Nampak tak? Dia share. Lepas tu yang membaca pun stres. Sebab ahli keluarga baca, ni ngabahkan dan ke apa? Orang cakap mak pun. Habis tu kau cakap siapa? Siapa lagi? Nampak, gaduh. Ada kau patut kau cakap aku masak tak sadap, nak sadap masak sendiri. Membalun suami sendiri. Ada macam tu. Sekarang ni macam-macam cara. Kan? Dan risiko tu daripada mental tadi, stres tadi, bawa kepada fizikal tadi yang kata penyakit jantung, murung, cenderung mencederakan diri sendiri. Dan begitu juga hingga boleh membunuh diri. Kalau seorang tak tangani tekanan dengan sewajarnya dalam jangka masa panjang, dia boleh ganggu kerja, dia boleh ganggu juga ketidaktentuan dalam kehidupan. Yang tu yang kita tak nak. Tiba-tiba dah senyum seseorang.